Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Al-Fadil Ustaz Tajul sebagai timbalan mufti orang Kelantan. Timbalan mufti Perlis ni orang Kelantan. Jadi kepada para pegawai daripada jawatan mufti, Ustaz Abdul Kadir, ada Ustaz Zahimi, siapa kita? Ustaz Khidim. Ustaz Khidim. Ustaz Khidim seorang lagi, orang Kelantan juga. Ustaz Faisal orang ke sini. Kepada Mudir Tahfiz Al-Hashimi, Ustaz Muhammad Daud, dan juga rombongan asatizah yang lain, guru, dan juga kepada para pelajar, juga kepada ustazah. Ibu bapa, saya ni sebenarnya tak bercakap lama sebab suara tak ada. Balik Mekah dah seminggu dah, tapi biasa balik Mekah dia kadang-kadang hilang suara sekejap, panas. Ni kali pertama pegang mikrofon sejak suara tak ada. Apa pun saya ucapkan ahlan wa sahlan lah kepada rombongan yang jauh daripada Kelantan datang ke Perlis. Saya dipahamkan pagi tadi dah pergi ke Kuibs lah. Berapa tempat dah pergi? Kuibs lah. Lepas tu tengah hari makan di mana? Oh, makan Masjid Alwi. Masjid Alwi jamu? Kuibs jamu di Masjid Alwi? Oh, bagi makanan. Malam ni makan di mana? Mana dah makan? Terima kasih. Saya mula-mula apabila diorang beritahu ada Ma'had Hashimi, saya tak tahu saya ingat saya perkataan Hashimi ni pasal saya belajar Jordan, Mamlakah Al-Hashimiyah kan. Jadi apa nama kerajaan Jordan tu Hashimi lah. Jadi tadi baru mudir bagi tahu perkataan Hashimi. Apa pun saya ucapkan ahlan wa sahlan lah, kerana datang ke rumah saya ni dalam jauh sikit, jauh pada orang sikit. Cuma ada surau ni dan kemudian rumah saya di sebelah tu. Berjalan adalah sesuatu yang bagus kan. Apatah lagi apabila kita berjalan, kita akan tengok perkara yang lain-lain. Kebanyakan pelajar Ma'had Hashimi ni orang mana? Orang Kelantan eh? Orang Kelantan. Jadi berjalan keluar daripada Kelantan, tengok Perlis, tengok negeri-negeri lain, dan tengok adat tempat orang yang berbeza. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk para pelajar. Para ulama dahulu menyebut sebahagian sebab setengah ulama itu keras pandangan mereka kerana kurangnya safar, kata mereka. Kerana kurangnya bermusafir. Bila dia keluar bermusafir, dia akan melihat perkara yang tak dilihat di tempat dia. Maka dia akan memberikan, mungkin pandangan dia akan berbeza. Mungkin dulu dia cangkar satu sudut, kemudian dia akan lihat pada sudut yang lain. Sesiapa yang membaca dalam fiqh, dia tahu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mempunyai qaul qadim dan qaul jadid. Qaul yang lama dan qaul yang baru. Bukan kerana soal penambahan ilmu semata-mata, tetapi soal melihat observation, melihat kesimpulan yang baru yang mungkin dia tidak lihat sebelum daripada itu. Juga kadang-kadang faktor umur tak juga dinafikan, kadang-kadang faktor lupa, faktor tak ingat, faktor semangat muda juga mempengaruhi. Semua itu dibahaskan oleh fuqaha tentang perbezaan pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okey. Tapi apapun, sehingga kita lihat qaul jadid itu menjadi mazhab Syafi'i. Walaupun begitu, masih lagi terdapat beberapa belas masalah yang qaul lama itu dianggap lebih kuat
hatta oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri. Menunjukkan kadang-kadang perjalanan bagus, tapi tidaklah semestinya yang baru sentiasa lebih bagus daripada yang lama. Tetapi pengalaman manusia. Al-Quran, semua ni hafal Quran. Dalam surah Al-Hajj, apa Allah kata? Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan pada muka di bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, maka nanti bagi mereka itu qulub, jantung hati. Qulub jantung, jantung hati. Ya'qiluna biha, mereka akan berakal dengannya. Ini juga perbahasan di kalangan para ulama dan juga saintis. Adakah yang berakal itu dalam otak ataupun di dalam jantung hati manusia? Quran kata fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Akal di sini. Ya'qiluna biha, berakal dia. Di dada dia. Di jantung hati dia. Kan? Allah kata macam mana dia boleh berakal apabila dia berjalan di muka bumi? Maka qulub dia akan membuat analisa apa yang dia tengok. Lalu dia berakal. Quran banyak kata afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Maksudnya kamu boleh membuat pembandingan, kan? Apa yang kamu antara baik dan buruk, baik dan salah dan betul. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Adakah kamu suruh orang buat baik, kamu lupa diri kamu baca kitab? Tidakkah kamu berakal? Akal. Jadi Allah kata, cuba hampa fikir. Orang utara kata lah, kan? Cuba hampa fikir. Cuba kamu fikir. Kamu suruh orang buat baik, kamu tak ambil untuk diri kamu, kamu yang baca kitab. Tidakkah kamu berakal? Maksudnya akal boleh membuat perbandingan untuk memilih yang benar di dalam tindakan. Afalam yasiru fil ard, tidakkah kamu berjalan di muka bumi? Sebab tu pelajar-pelajar yang ada ni untuk memperoleh ilmu bukan saja belajar daripada guru, tetapi berjalan, bermusafir. Safir tajid iwadan amman tufariqu, dalam syair, kan? Ma fi maqamin lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin, kan? Itu baca dalam puisi Al-Imam Syafi'i, kan? Maksudnya ialah satu orang berjalan, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, maka qulub dia jantung hati dia boleh berakal dengannya. Aw adhanun yasma'una biha, ataupun telinga yang mana dia mendengar dengannya. Tapi dalam ayat ni dia tak sebut mata untuk melihat. Kerana orang yang buta juga elok juga bermusafir. Kalaupun dia tidak melihat, tetapi dia berjumpa dan mendengar. Sumber memperoleh ilmu ialah apa? Ilmu masuk melalui telinga. Sebab tu ramai orang yang buta tapi jadi orang alim. Ada sahabat yang buta. Siapa dia sahabat yang buta? Tu yang turun Abasa wa tawalla. Nama apa? Nama apa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kan? Sebab tu para ulama kata syarat nak jadi sahabat tu bukan kena tengok Nabi, kena berjumpa Nabi. Kalau syarat jadi sahabat tengok Nabi, Abdullah bin Maktum tak tengok, dia buta, kan? Sebab dia kata man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana nabi wa mata 'ala al-iman. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, kan? Jumpa, tak mesti tengok. Mufti Arab Saudi, alim dulu, nama dia Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas, buta tapi alim, fatwa dia. Ada yang celik tapi
Patutnya orang celik boleh baca banyak, betul tak? Tapi kalau Allah sambung ayat tu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Dia bukan buta mata, Tuhan kata, tapi buta jantung hati yang berada di dada. Jadi apa yang perlu kita buat sebagai manusia ialah menghidupkan keupayaan berakal, keupayaan menganalisa, keupayaan untuk faham dan bersedia mendengar banyak perkara, kan? Alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina, macam mana Ustaz? Wa ulaikahum ulil, macam mana Ustaz? Nama apa ma'had di tubuh, di yang kerajaan tubuh tu? Ulul albab. Wa ulaika ulul albab. Ulul albab, yakni orang yang boleh menilai secara matang. Sebab itu maka pentingnya berjalan. Dan mudah-mudahan dengan berjalan, bawa jumpa orang, insya-Allah kita akan dapat pengalaman yang banyak. Buka lampu. Okey, sini suara tak ada. Gagah nak bercakap. Dan bila kita jalan, kita mungkin di tempat kita, almar'u qalilun binafsihi wa kathirun ma'a ikhwatihi. Satu orang tu sikit dengan diri dia dan ramai dengan orang dia, kan? Bila dia berjalan, Ustaz dia kata cuba menerapkan sunnah. Mudah-mudahan kita semua menerapkan sunnah, dan mudah-mudahan semua tahfiz juga atas sunnah. Cuma kita akan berusaha untuk lebih untuk memahami sunnah itu, kan? Kita berjalan, kita jumpa orang, kita lemah. Sebab itu agama dia menyuruh kita solat berjamaah. Pasal kalau kita solat seorang pun Tuhan yang sama. Tapi dengan solat jamaah kita tahu kita tidak bersendirian. Kita ada orang lagi yang beriman seperti kita menghadap Tuhan yang sama. Kita disuruh buat semayang Jumaat berjamaah, syarat dia. Ada istimak, ada perhimpunan setiap minggu. Ada perhimpunan tahunan. Kita jumpa dah semayang hari raya. Ada perhimpunan besar haji. Ada perhimpunan besar haji. Supaya kita lihat, kita tahu ramainya orang Islam. Kita orang yang nak kepada agama pada zaman yang akhir ni pun mesti juga tahu bahawa saya kena cari kawan untuk kuatkan diri. Nabi Musa tu kuat dah. Ditumbuk orang jatuh, mati. Tapi dia kata apa? Ij'al li waziran min ahli Haruna akhi. Jadikanlah seorang pembantu di kalangan keluarga aku, Harun saudara aku. Usdud bihi azri, dengan dia itu aku kuatkanlah, kuatkan aku. Likai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira, supaya kami dapat bertasbih kepada engkau banyak-banyak, kami dapat ingat engkau banyak-banyak. Sebab itu kena berjamaah. Kalau rasa orang sunnah tak ramai, kena cari saudara sunnah dia. Kalau duduk jauh, kena ziarah antara satu sama lain. Nanti Perlis pun mungkin rombongan Perlis tu, yang mana nak pergi Kelantan, kita akan suruh dia include ziarah juga tahfiz ni, insya-Allah. Di Kelantan ada lagi beberapa tahfiz, supaya Allah bagi kekuatan kepada kita. Kerana kita kena tahu Islam pada akhir zaman ialah ja'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan balik dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba.
Dalam riwayat kama bada atau kama ja, seperti mana ia bermula, dia asing, beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya. Ini semua membantu kita supaya kita kuatkan diri dengan berjumpa dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita. Sebab tu alhamdulillah di Perlis ni bukanlah kata kita terlebih sunnah pada orang lain, kawan, sunnah sama aja. Kita cuba dan sedikit sebanyak Allah berikan Perlis ni dia duduk dalam sebagai satu negeri. Ramai rombongan-rombongan yang datang dan ke sini setiap bulan, setiap minggu datang. Individu rombongan ni pun saya ada lagi permohonan daripada Singapura, banyak lagi rombongan yang nak datang dengan bas, banyak lagi negeri. Mudah-mudahan perjumpaan ini menguatkan kita semua. Yang akhirnya saya nak pesan pada ni anak-anak ni. Ni semua dah hafal Quran? Hafal? Berapa juzuk? Ilmu bukan saja kita tuntut ilmu, tapi tak ada ubat bagi ilmu ni melainkan doa. Doa supaya boleh ilmu. Orang yang, sebab tu 10 orang, 100 orang pergi mengaji tempat yang sama, yang akan jadi faqih tak sama, yang akan jadi alim tak sama, yang akan Allah rezekikan boleh ilmu. Nak jadi penceramah ramai, cakap pandai sikit boleh goreng lah. Kita mau jadi ada ilmu. Sebab tu dalam hadis Muawiyah tu Nabi kata man yuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah mau dengannya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah faqihkan beda agama. Tapi Quran ajak kita tentang ilmu. Quran ajak supaya kita minta pada Allah. Hatta para nabi minta pada Allah. Nabi Ibrahim kata apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan, berikan hab ni, sebab Tuhan itu Al-Wahhab. Al-Wahhab. Hab ni macam ambil bagi. Tu hab tu lah. Tu Nabi Sulaiman doa. Kan, Rabbi ghfirli wa habli mulkan. Hab yang ni bagi. Wahai Tuhan, Rabbi habli hukman, bagi pada ku ilmu pengetahuan tentang hukum hakam, tentang kehendak Tuhan. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku di kalangan orang yang saleh. Ilmu saja tak cukup, kena jadi orang saleh. Kalau tidak, dia guna ilmu untuk kayakan diri dia, untuk jual ilmu, untuk nak tengok buat untung dengan ilmu. Nabi Musa alaihi salam, dia bimbang dia tak fasih. Harun lebih fasih daripada dia. Tapi dia doa apa? Yang selalu kita doa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kena baca doa ni banyak-banyak. Sujud baca doa ni. Sampai ketua pun kena terus baca doa ni. Tak ada ilmu. Tuhan kalau tak lapangkan dada, mungkin kita rasa kita tahu, nak terang kat orang tak boleh. Rabbi syrah li sadri, Allah lapangkan dada. Ilmu manusia, kalau Allah lapangkan dada dia, jelas pada fikiran dia, dia terang pada orang, orang faham. Kalau kita dengar ustaz ke siapa ke dia terang, hampa tak faham-faham lagi ke? Maksudnya dia tu pun tak terang juga, hak duduk dalam dada dia tu. Kalau terang pada dada dia, terang pada perkataan dia. Maksudnya kadang-kadang dia rasa dia faham, tapi dia tengok benda tu dari sini ya. Dia nampak lah. Dia kata benda tu panjang-panjang. Panjang kata. Betul dia terang tu, tapi orang rasa tak faham. Kerana orang tengok macam lebar sikit. Kerana dia tengok pada satu sudut. Tapi kalau Allah lapangkan dada, dia melihat satu ilmu pada semua sudut sehingga dia faham. Ni yang anak-anak dengar ni. Besok pergi mengaji dalam mazhab Malik ada seorang alim nama dia Al-Qarafi, dia tulis kitab Al-Furuq. Maksudnya sehingga ilmu tu dapat membedakan sesuatu jelas pada mata kita.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allah mudahkan urusan kita. Kadang-kadang ramai anak-anak kita ni, dia doa yang ni, tapi dia doa sedap di mulut duk sebut, dia tak tahu apa yang dia minta. Jadi dia tidak benar-benar meminta pada Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkan urusanku. Mengaji bagi mudah, nak hafal bagi mudah, kerja-kerja jadi mudah. Wahlul uqdatan min lisani. Supaya Allah bukakan ikatan yang ada dalam lidah ni. Yafqahu qawli. Orang faham perkataan aku. Kalau kita ceramah banyak pun, orang tak faham, tak guna. Kita pergi terang anak murid kita. Kita mau yang kita terang, jelas, lekat pada fikiran orang. Sebab apa pun kena isi dulu diri kita dengan ilmu. Besok ni di dalam apa nama, semua ni lepas tahfiz biasanya sambung ke mana pula? Kan sambung ke quips. InsyaAllah. Quips kalau sambung setakat ni kita bagi beasiswa lah. Kan, baguslah ni. Tadi ada buat MOU dengan quips lah. Ada buat? Tak apalah, sambunglah di mana-mana pun. Mungkin sebahagian tak menjadi, terus jadi tak, bukan jadi bidang Quran. Kan? Ada bidang macam-macam. Ulama-ulama dulu, Al-Imam Al-Jazari dalam qiraat, dalam apa nama Quran, dia juga ada tulis, walaupun dia bukan jago lah, dia tulis juga di dalam bidang ulum hadis. Kemarin saya duk tengok karya-karya, sikit bahagian karya dalam hadis, dan dia tulis dalam Quran. Ulama-ulama dulu penguasaan mereka banyak, kita sedikit kan. Mereka tulis dalam berbagai-bagai bidang kan. Mereka yang tulis dalam tabaqat muhaddisin, sebahagian mereka juga menulis juga dalam tabaqatul qura, tabaqat para qura, dan demikian keluasan ilmu tu. Mudah-mudahan insya-Allah berkat kesungguhan ustaz-ustaz yang mengajar di sana dengan semangat sunnah. Salah satu nikmat sunnah ni, adik-adik, anak-anak ni dengar, ustaz dengar. Salah satu nikmat sunnah ialah kita datang dada di dalam beramal tentang agama. Kita tahu bahawasanya apa yang kita amalkan ada punca dia. Kita baca nas tu sedemikian seperti Nabi telah melakukannya. Orang yang kadang-kadang dia tak apa, pokok ni kerja nak hadis Nabi ya. Dia amalkan sesuatu, dia tak ada punca. Dia tak ada punca. Saya baru ni saya pergi haji, ada macam-macam selebriti lah macam-macam. Salah seorang tu dia kata, selama ni saya tertanya-tanya, dia kata, apabila orang agama ajak saya supaya buat amal, saya tertanya, masa Nabi dulu Nabi buat macam mana? Benda tu tak diberi jawapan pada saya. Setiap kali dia nak tahu benda tu, dia kata dia Wahabi lah. Jangan. Dia hari ni dia kata bila dia main, dia dengar, oh dia kata sebab tu dia jelas ada orang boleh bagi tahu. Nabi memang ada. Kalau macam ni, Nabi adalah hadis dia buat begini. Kalau solat begini, adalah hadis Nabi buat begini. Dia duk faham, mungkin orang semua tak tahulah Nabi buat macam mana. Hanya duk tengok ustaz ni buat. Ustaz ni tak boleh ceritakan Nabi buat macam mana. Dia tak jumpa guru dia kata, tak payah tanya lah Nabi buat macam mana. Tengok hak ustaz ni buat, ikutlah. Tapi bila kita belajar sunnah ni, kita akan ada satu benda yang lain. Kita akan tengok, kita tak tanya, ustaz semayang macam mana? Saya nak ikut cara semayang ustaz. Tak ada soalan, tak ada perkataan tu bagi orang yang belajar sunnah. Dia akan tanya, ustaz, di dalam hadis Nabi, Nabi solat macam mana? Kerana yang kita ikut bukan ustaz, yang kita ikut siapa? Nabi SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir ni, terima kasih banyak. Saya pun tak sempat nak berkenalan dengan seorang demi seorang.
Sebahagian ni katanya ada ustazah ke? Tak ada. Ibu bapa halan wasalan lah ke Perlis ni. Siapa yang kali pertama main Perlis? Oh, first time main Perlis. Tapi main musim ni harum manis tak ada. Baru habis. Rumah saya ni pun ada sikit harum manis. Tapi tanah saya kecil. Orang Perlis mana? Orang Perlis tanah dia besar-besar. Yang ada kebun harum manis banyak-banyak. Kalau masuk dalam kampung tu. Next time mungkin mai perkampungan sunnah ke apa, mungkin boleh duduk banyak hari sikit. Kampungan sunnah kalau nak mai, bolehlah bincang. Kalau kita ada penginapan percuma ke apa, boleh tempatkan pelajar-pelajar ini pada tahun depan. Ataupun mungkin kalau pelajar-pelajar tahfiz Al-Hashimi ni ada kebolehan buat persembahan ke apa, mungkin boleh kita include kan satu session buat persembahan di perkampungan sunnah tu. Belah petang tu orang relax sikit. Kau ada yang pandai bernasyid ke apa-apa, so kita jadikan supaya kita boleh introduce ma'had ni juga kepada orang lain, insyaAllah. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Malaysia ni dia, kita nak pergi ke arus perdana tu susah. Ambil SPM, jadi boleh pergi masuk universiti, boleh apa. Dan tak apa. Dan kalau ada, saya baru juga balik daripada satu sekolah yang bagus untuk peringkat pengajian tinggi lah, degree, iaitu STIBA di Makassar. Bahasa Arab bagus, pengajian ilmu matan, mutun, kitab-kitab lama bagus. Baguslah dia punya, boleh tengok STIBA yang saya pergi tu pun juga boleh dihantar di Indonesia, Makassar. Saya recommend lah, saya tengok dia ada kualiti sekolah pengajian untuk degree sunnah. Ada lagi degree lain yang boleh, ialah Universiti Islam Yala Fatani, Syekh Ismail Lutfi, seberang sini. Anak perempuan saya pun dulu degree di sana dan sekarang buat master di UIA. Dia orang juga bahasa Arab bagus. Cuma dia kena belajar bahasa Siam sikit lah. Tapi tak apa, Kelantan dengan Siam dekat kan. Boleh juga. Yang lain mungkin pergi Universiti Madinah Saudi, pada peluang tu tak besar sangat kan lah, semua tak. Tapi boleh di Indonesia ada banyak tempat kan, di banyak tempat. Universiti kita ke arah untuk mengukuhkan universiti ni. So boleh tengok beberapa tempat pengajian lagi selain daripada KUIPS. Apapun pesan saya, ambil juga akademik. It's very important, sangat penting. Kerana bila tidak ada akademik, terutamanya bagi kita macam ni, ustaz-ustaz ni kena reti orang putih tak? Macam tu lah. Boleh kena boleh juga lah English ni. Masa depan, kerana kita akan deal dengan masyarakat yang lebih terbuka. Bila dia tengok kita pandai apa semua, English tak boleh, dia rasa macam korang sikit. Kalau sekurang-kurangnya kita boleh baca bahan English, kita faham apa yang orang cakap, kita boleh baca juga maklumat yang lain. Kerana kadang-kadang dalam Quran ada isu-isu membabitkan sains, membabitkan matematik, membabitkan fizik, macam-macam lagi. So biology, so kita kena ada keupayaan untuk membaca bahan-bahan yang lebih daripada bacaan biasa kita. InsyaAllah. Jadi sekolah boleh bantu lah hal-hal yang seperti ini. Kalau dia tak sediakan di sekolah pun, dia hantar ke sekolah lain. Belah petang ke apa, dia belajar sikit ilmu yang berbagai itu. Al-Imam As-Subki, dalam mazhab Syafi'i, dia mengkritik ulama Islam pada zaman dia kerana mereka tidak mendalimi dalam ilmu perubatan, sehingga ramai orang Kristian yang menguasai ilmu perubatan pada zaman tu. Bayangkan kan, kita ialah sekarang alhamdulillah di Malaysia banyak bidang macam-macam. Cumanya bila belajar agama, taklah mesti semua jadi ustaz kan, boleh juga jadi bidang lain.
Tapi kita ada ilmu agama yang bagus. Kan? Kita hafal Quran, kita jadi engineer ke, kita jadi apa? Kita ada bidang bagus. Dan boleh. Anak laki saya, bukan saja cerita lah, yang sulung tu dia engineering. Dia belajar engineering dan dia dapat engineering. Sekarang dia sambung hadis di Universiti Madinah. Masuk, orang boleh belajar agama, boleh ada banyak bidang pun tak apa. Ni tahu agama, tahu bidang lain. Takut yang anak-anak kita ni fikir aku ni tak boleh jadi apa, nak jadi ustaz je lah. Mungkin ada lagi peluang nak minat bidang lain. Masih boleh. Tapi dalami ilmu agama. Dalami ilmu agama. Untuk SPM. Tadi kita doa, wa yassirli amri, mudahkan urusan. Kita doa pada Allah. Nama apa tu tadi tanya tu? Nama apa? Aqil. Kita doa bagi Allah bagi kejayaan pada kita. Allah ni urusan dia ajaib. Kadang-kadang kita doa nak dapat 9A, dia tak bagi 9A pasal mungkin ada kelemahan kita ke, ada kita cuai ke apa. Kita dapat 2A saja. Tapi Allah simpan doa kita, mohon kejayaan. Mungkin lagi 10 tahun lagi kejayaan itu muncul di hadapan mata kita disebabkan doa kita. Saya masih ingat pengalaman saya masa saya universiti first degree, pergi ke Kaabah doa, sebahagian doa tu muncul dah masa nak tua ni muncul. Maksud kita doa, Allah tak akan sia-siakan doa. Kita minta, ya Allah bagi kepada aku kejayaan, kan? Bagi kepada aku keberkatan hidup, bagi kepada aku ilmu. Bukan ilmu tu mesti semua muncul A dalam SPM, tapi Allah simpan doa kita. Akhirnya kita berjaya. Kita boleh juga jadi orang alim masa ke depan. Bukan semua orang yang dapat straight A, bukan tak bagus-bagus dapat straight A tu. Tapi dalam perjalanan hidup akhirnya dia mungkin jadi pegawai besar kerajaan, pegawai apa, tapi dia taklah secemerlang mana. Kadang-kadang mungkin berkat doa orang yang dapat biasa-biasa je, tapi terus usaha doa, Allah angkat dia dengan satu kedudukan yang tinggi, dan ilmu dan seumpama. Jadi mudah-mudahan Allah bagi ilmu. Allah hidup ni ada kisah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dikatakan dia dirompak dalam perjalanan. Jadi bila dia dirompak dalam perjalanan, dia kata kepada perompak tu, kau janganlah rampas buku aku, tu ilmu aku. Perompak tu gelak. Perompak kata, apa punya ilmu boleh dicuri oleh perompak? Kan? Jadi mulai hari tu dia fikir, betul juga perompak ni kata, apa punya ilmu kalau boleh dicuri oleh perompak? Maka dengan itu dia hafal ilmu dan dia memperoleh ilmu. Begitulah perjalanan manusia melalui pengalaman, mereka boleh ilmu pengetahuan. Mungkin kita SPM doa buat yang terbaik supaya boleh masuk KUIP. Kan selain daripada KUIP juga lah, mana-mana sajalah. Kan? Sebab pada tu janganlah bila tengok kita minta 9A dapat 5A, Tuhan tak mustajab doa aku. Tuhan mustajab. Disimpan ke depan. Jangan kita minta hanya, ya Allah bagi padaku 9A. Untuk apa 9A? Tapi kita minta, ya Allah beri kepada aku kejayaan. Mungkin muncul melalui 9A. Mungkin muncul melalui berbagai-bagai cara. Kalau dia bagi 9A saja, dia tak bagi kejayaan, tak boleh juga. Minta dia bagi kejayaan dalam hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.